Mechanism for electrophilic aromatic substitution of benzene has 3 steps. The first one, formation of electrophile. The second step, formation of rhenium ion. And the third step, deprotonation of rhenium ion. First step is formation of electrophile. Electrophile ni adalah apa yang substitute hydrogen. Contoh nitration, yang substitute hydrogen adalah NO2. So electrophile-nya adalah NO2 positif. Untuk halogenation, Br positif. Untuk Friedel-Crafts alkylation, carbon ni yang bercharge positif. Friedel-Crafts acylation, C double bond O ni yang bercharge positif. So, aim kita nak hasilkan electrophile yang saya sebutkan ni. Step 1, formation of electrophile ni hanya melibatkan reagent sahaja, iaitu concentrated HNO3 ditulis sebagai HONO2, bertindak balas dengan concentrated H2SO4 ditulis sebagai HOSO3H. Oksigen ni dia ada 2 pasang lone pair. So, kita ni nak hasilkan NO2 positif, so kita kena pecahkan bonding ni. Tetapi oksigen ni sangat stable, so bonding susah nak pecah. Kita kena kurangkan stability of oksigen ni dengan cara bondingkan oksigen ni dengan hidrogen yang ada pada H2SO4. So salah satu daripada lone pair yang ada pada oksigen ni kita bagi pada hidrogen untuk buat bonding. Tapi hidrogen ni dia masih ada bonding dengan oksigen di sini. So kita kena pecahkan bonding ni secara heterolytic cleavage. So elektron yang ada pada bonding tu akan dapat pada oksigen. Apabila bonding ni pecah, hidrogen akan berjaya untuk bonded kepada oksigen di sini. So dia akan jadi macam ni. So ini hidrogen yang baru masuk tu. So oksigen di sini tinggal sepasang sahaja lone pair, so dia bercharge positif. So apabila H2SO4 kehilangan satu H, so dia akan jadi HSO4 minus. Okay, aim kita nak dapatkan NO2 ni. So bila oksigen ni dah bercharge positif, dia kurang stable, mudahlah kita pecahkan bonding ni secara heterolytic cleavage. So elektron pada bonding ni akan dapat pada oksigen sebab oksigen lebih elektronegatif. So bila bonding ni pecah, bahagian belah kiri ni akan keluar sebagai H2O dan bahagian belah kanan dia akan keluar sebagai NO2 positif. So inilah electrophile yang kita ingin hasilkan. Next is first step for halogenation. Br2 kita tulis sebagai Br bonding Br, react with Lewis acid which is FeBr3. Setiap satu bromin yang ada pada Br2 dia ada 3 pasang lone pair. So kita nak bondedkan bromin ni kepada Fe. Bromin dia kaya dengan elektron, so dia akan bagi sepasang elektron yang dia ada kepada Fe, maka terbentuklah bonding antara bromin dan juga Fe. Bromin yang sebelah kiri ni kita tak kacau apa-apa, so dia masih ada 3 pasang lone pair. Bromin yang ini dia hanya tinggal 2 pasang lone pair. So bromin yang tengah ni dia akan bercharge positif. Fe dia menerima elektron, so dia bercharge negatif. So aim kita nak dapatkan electrophile which is Br positif, iaitu Br yang ni kita nak keluarkan. So jadi elektron yang ada pada bonding tu kita akan bagi kepada Br yang tengah. So apabila bonding ni dah tak ada elektron, so pecahlah bonding ni, so bromin yang sebelah kiri ni akan keluar sebagai Br positif. So yang belah sini ni dia akan keluar sebagai FeBr4 negatif. Next is first step for Friedel-Crafts alkylation. Dia actually lebih kurang je macam halogenation, iaitu reagent pertama kita lukis. Pastikan bonding yang ada pada halogen ni kita tunjuk, dan halogen ni dia ada 3 pasang lone pair. Kemudian bertindak balas dengan Lewis acid, AlCl3. So kita nak bondingkan halogen ni dengan Lewis acid kita, aluminium. So halogen dia kaya dengan elektron. So sepasang elektron ni kita akan bagi pada aluminium. So terhasillah bonding antara klorin dengan aluminium. So klorin asalnya ada 3 pasang lone pair, sekarang tinggal 2 pasang sahaja. So dia bercharge positif. Aluminium dia menerima elektron, so dia bercharge negatif.
Aim kita nak dapatkan bahagian ni, nak keluarkan bahagian ni. So, jadi kita kena pecahkan bonding ni secara heterolytic cleavage. So, jadi kita akan bagi elektron yang ada pada bonding ni kepada halogen. So, jadi yang belah kiri ni akan menghasilkan carbocation, which is carbon yang ini bercharge positif. So, yang belah kanan ni dia akan keluar sebagai AlCl4-. So, inilah elektrofil yang kita nak hasilkan. The last one is first step for Friedel-Crafts acylation, which is lagilah sama macam Friedel-Crafts alkylation. Iaitu kita lukiskan reagent pertama, acyl chloride. Pastikan bonding untuk halogen ni kita tunjuk. Halogen ada 3 pasang lone pair. Dia bertindak balas dengan Lewis acid AlCl3. So, kita nak bondedkan klorin kepada Al. So, klorin kaya dengan elektron, dia bagi sepasang lone pair dia pada aluminium. So, terhasillah bonding antara klorin dengan aluminium. So, klorin tinggal 2 pasang sahaja lone pair. So, dia bercharge positif. Aluminium dia menerima elektron, dia bercharge negatif. Aim kita nak pecahkan bonding ni supaya dapat keluarkan elektrofil. So, elektron yang ada pada bonding tu kita akan bagi pada halogen. So, terhasillah elektrofil kita, which is CH3C double bond O. Karbon yang ni bercharge positif. Dan satu lagi yang belah kanan ni akan keluar sebagai AlCl4-. Settle step 1, we go to step 2, formation of arenium ion. Step 2 ni melibatkan benzene ring dan kita kena tunjuk hidrogen yang kita nak substitute tu. So, benzene ring akan react dengan elektrofil pada step yang pertama, which is NO2 positive. So, kita nak attachkan elektrofil ni kepada karbon yang sama dengan hidrogen yang kita nak substitute. So, yang kaya dengan elektron adalah double bond. So, double bond akan bagi elektron pada nitrogen. So, berjayalah kita bondedkan elektrofil kita ni kepada karbon yang ni. So, double bond yang ada kat sini sekarang dah tak ada dah. Dia jadi single bond biasa saja. Yang double bond dua lagi kita tak kacau, so dia masih ada. Dan kalau kita tengok, semua karbon yang ada pada benzene ring ni tak ada charge kecuali karbon yang ni. Dia punya formal charge dia adalah positive 1. So, keseluruhan inilah kita panggil sebagai arenium ion. Arenium ion ni dia boleh menghasilkan resonance structure apabila berlaku pergerakan pi elektron yang ada pada double bond ni. So, cara pergerakan pi elektron tu adalah, yang pertama kita cari positive charge, kemudian cari double bond yang paling dekat dengan positive charge, iaitu yang ni. So, apa yang berlaku? Pi elektron yang ada pada double bond tu akan bergerak selangkah ke arah bonding yang dekat dengan positive charge. So, yang ni double bond, bonding yang dekat dengan positive charge yang ni. So, dia akan bergerak daripada double bond kepada bonding yang ini. So, terhasillah resonance structure. So, kalau kita tengok, apa yang berubah adalah double bond yang asalnya duduk kat sini dah berpindah duduk di sini. Positive charge yang asalnya duduk sini sekarang dah berpindah duduk di sini. Yang lain sama. Double bond ni kita tak kacau, masih lagi duduk sini. Hydrogen dan NO2 masih lagi sama. So, ini resonance structure yang pertama. Resonance structure yang seterusnya adalah double bond yang ni pula, yang kita belum kacau lagi ni. Pi elektron dia akan bergerak selangkah ke arah bonding yang dekat dengan positive charge. So, bonding belah sini lah. So, apa yang berlaku? Terhasillah resonance structure yang seterusnya, which is double bond dekat sini dah tak ada, dia akan berpindah duduk sini. Positive charge yang duduk dekat sini berpindah duduk di sini. Yang double bond ni kita tak kacau kan kat sini, so dia masih sama. H dengan NO2 pun masih sama. So, inilah 3 resonance structure untuk arenium ion. So, kita letak bracket untuk menunjukkan ini adalah resonance structure. Saya ubah kedudukan resonance structure yang ketiga letak kat bawah supaya dia fit dalam table yang ini. Actually, step kedua ni sama je untuk keempat-empat tindak balas yang kita belajar ni. Iaitu kita akan lukiskan benzene ring sekali dengan hidrogen dia yang kita nak substitute. Kita reactkan dia dengan elektrofil masing-masing. Kemudian, double bond tu, arrow dari double bond kepada elektrofil. Arrow daripada double bond kepada elektrofil. Arrow daripada double bond kepada elektrofil. Atom yang nak attach kepada benzene ring tu, terhasillah arenium ion yang pertama.
Lepas tu pergerakan elektron daripada double bond kepada bonding sebelah dia, daripada double bond kepada bonding sebelah dia, daripada double bond kepada bonding sebelah dia, terhasillah resonance structure yang seterusnya. Kemudian untuk resonance structure yang terakhir, berlaku sekali lagi pergerakan elektron double bond kepada sebelah dia. Daripada double bond kepada sebelah dia, daripada double bond kepada sebelah dia. So terhasillah resonance structure yang seterusnya. Dan buatlah bracket untuk menunjukkan mereka adalah resonance structure. Step yang sama sahaja untuk keempat-empat ni. Bezanya electrophile je lah yang kita ubah ni. Electrophile sahaja yang berbeza. Yang lain sama. Settle step number 2, we go to step number 3, which is deprotonation of rhenium ion. So kita draw balik rhenium ion yang pertama ni. So aim kita nak keluarkan hidrogen yang ni dan nak hasilkan semula double bond di sini. So side product ataupun produk sampingan pada step pertama akan datang membantu HSO4- ni. Oksigen ni biasanya kaya dengan elektron. So dia akan bagi lone pair yang dia ada tu kepada hidrogen, supaya hidrogen ni boleh bonding kepada oksigen di sini. Tapi hidrogen ni masih bonded pada karbon dekat sini. So elektron yang ada pada bonding ni dia akan bagi kepada bonding yang nak hasilkan double bond balik tu kat sini. So jadi terhasillah produk kita. Double bond yang hilang kat sini dah terhasil semula. Hidrogen yang ada kat sini dah tak ada. So hidrogen ni dia akan bergabung dengan HSO4- untuk membentuk H2SO4. Untuk reaction yang lain pun lebih kurang je step 3 dia, iaitu kita akan lukis dulu the first rhenium ion, yang ni dan yang ni. Lepas tu kita akan reactkan rhenium ion tu dengan side product pada step yang pertama. Kalau halogenation FeBr4-, kalau alkylation AlCl4-, kalau acylation pun AlCl4-. So halogen yang ada tu dia akan bagi lone pair yang dia ada kepada hidrogen untuk tarik hidrogen ni keluar, dan hidrogen ni akan bagi elektron yang ada pada bonding dia tu kepada tempat nak buat double bond tu, iaitu di sini. So kalau yang ni pun sama juga, daripada halogen kepada hidrogen, kemudian daripada bonding kepada tempat nak buat double bond. Yang ni pun sama, daripada halogen kepada hidrogen, daripada bonding kepada tempat nak buat double bond. So terhasillah produk seperti mana yang kita nak. Inilah yang ada dalam produk di sini. Kemudian side product untuk halogenation, memandangkan dia guna FeBr4-, so dia akan hasilkan FeBr3 dan juga HBr. Untuk alkylation dan acylation, since dia guna AlCl4-, so side product dia akan dapat AlCl3 dan juga HCl.